Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayy al-qayyum al-mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Uzakirukum wa uzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid, biro dakwah, pengurusi dan EJK masjid yang lain. Juga terima kasih kepada jamaah yang sudi hadir untuk kita mengambil manfaat dalam majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, insya-Allah taala. Maka insya-Allah pada malam ini kuliah kita ataupun tazkirah kita yang berlangsung insya-Allah dalam 30 minit. Maka tajuk yang kita ambil adalah Al-Quran adalah kalamullah yang mukjizat. Maka hendaklah kita semua mengetahui dalil kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil yang paling besar tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat Al-Quran. Maka bagaimana kita dapat tahu akan dalil kebenaran Nabi, iaitu melalui mukjizat. Dan sebesar-besar mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita adalah Al-Quran. Sehingga sekarang Al-Quran masih lagi ada, dan tidak ada yang mampu untuk mengubah Al-Quran. Maka dari zaman Nabi SAW sehinggalah sekarang, tiada seorang pun yang mampu untuk melakukan seperti mana Al-Quran. Tidak ada yang mampu, walaupun surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Dan pada zaman Nabi SAW, umat pada ketika itu, yakni pada zaman Nabi ini, orang-orang Arab pada waktu itu bahasa mereka sangat fasih. Bahasa mereka kuat, dan mereka ini saling cabar-mencabar di antara satu dengan yang lain dengan syair. Dan ketika itu ada satu pasar yang namanya Suq Uqadh. Suq Uqadh ini satu pasar yang mana di kalangan orang Arab yang suka berhimpun, yang suka bersyair, maka mereka akan berhimpun pada pasar tersebut. Maka mereka akan mencabar di antara satu sama dengan yang lain. Tetapi apabila turunnya Al-Quran, walaupun orang Arab yang sangat fasih bahasanya, mereka sendiri kata tentang Al-Quran, ini bukan syair. Mereka sendiri kata ini bukan buatan manusia. Kerana apa? Walaupun satu surah yang paling pendek dalam Al-Quran pun mereka tidak mampu untuk buat seperti mana apa yang ada dalam Al-Quran. Maka pada zaman Nabi kita, yakni orang Arab pada waktu itu, mereka saling cabar-mencabar dengan syair. Kalau kita lihat kepada zaman Nabi Musa alaihissalam, maka pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kaumnya saling cabar-mencabar dengan sihir. Pada waktu itu apa yang mereka anggap penting bagi kaum Nabi Musa, iaitu sihir. Yang ini mereka cabar-mencabar di antara satu dengan yang lain dengan sihir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada Nabi Musa alaihissalam mukjizat, yang mana kaum, iaitu yakni di kalangan penyihir sendiri, kata bahawasanya apa yang Nabi Musa AS lakukan ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Maka Fir'aun telah membawa 70 orang tukang sihir
untuk mencabar Nabi Musa alaihissalam, tetapi apabila mereka melihat tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi, iaitu bertukar menjadi ular yang besar dan memakan tali-tali yang mereka buat sihir sebagai ular itu, maka mereka sendiri kata ini bukan sihir. Maka 70 tukang sihir ini mereka kesemuanya memeluk agama Islam. Maka orang pada zaman Nabi Musa yang ahli sihir sendiri kata ini bukan sihir. Seperti mana orang pada zaman Nabi kita Nabi Muhammad apabila melihat Al-Quran, mereka sendiri kata ini bukan buatan manusia, ini bukan syair. Juga pada zaman Nabi Isa alaihissalam, kaum baginda ini pada waktu itu, apa yang mereka anggap satu perkara viral lah pada zaman itu, mereka tengok pada zaman itu viralnya ilmu perubatan. Ilmu perubatan. Maka kaum baginda ni mencabar di antara satu dengan yang lain dalam bidang ilmu perubatan. Maka Allah Ta'ala telah menguliakan kepada Nabi Isa alaihissalam mukjizat, yang mana mukjizat tersebut dapat menghidupkan orang yang telah mati. Kan Nabi Isa alaihissalam buat doa kepada orang yang telah mati, maka orang ini hidup kembali. Maka mereka ini apabila tengok perkara tersebut, mereka tahu ini bukan ilmu perubatan. Mana ada dalam ilmu perubatan yang mana orang hidup, orang mati dapat dihidupkan kembali, walaupun mumia tidak akan hidup kembali. Maka mereka tidak mampu untuk lakukan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Juga Nabi Isa alaihissalam dikatakan menyapu pada mata orang yang buta, maka orang tersebut dapat melihat kembali. Maka orang yang ahli dalam bidang perubatan sendiri, mereka kata ini bukan dalam ilmu perubatan, ini adalah mukjizat. Maka begitu juga syair bagi zaman Nabi kita, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beranggapan syair itu satu perkara yang amat penting bagi mereka. Kalau kita nak buat perbandingan, syair pada waktu itu seperti mana Facebook pada zaman kita. Kalau mereka ni mahu mencela orang dan dia mahu tersebar dengan cepat, kalau kita letak dalam Facebook sekejap viral, tak begitu. Maka pada zaman itu pun begitu. Kalau mereka mahu benda itu tersebar dengan cepat, maka mereka akan buat syair untuk mencela seseorang. Maka orang Arab ini suka untuk meriwayatkan syair. Maka pada waktu itu boleh dikatakan pemerintah akan buat baik dengan pihak syair, dengan orang yang buat syair ini, supaya jangan buat syair tentang saya yang mengandungi celaan, kerana mereka takut ini akan tersebar dengan cepat. Seperti mana pemerintah pada zaman ini, mereka akan buat baik dengan pihak media, jangan kamu cerita tentang buruk tentang aku, hanya cerita perkara-perkara yang baik. Ini nak menunjukkan pada zaman itu syair bagi mereka ini satu perkara yang amat pentinglah bagi mereka. Maka mereka cuba bagi yakni penyair pada waktu itu, sehingga kan pemerintah cuba untuk beri hadiah kepada penyair. Maka dalam keadaan mereka anggap syair itu satu perkara yang paling penting kepada mereka, Allah Ta'ala telah mengurniakan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang yang kuat sendiri syair pun kata ini bukan buatan manusia. Maka Al-Quran dalam bahasa Arab ia boleh datang dengan dua makna. Al-Quran dalam bahasa Arab boleh datang dengan dua makna. Tapi kebanyakan daripada kita apabila menyebutkan Al-Quran, maka kita faham mushaf Al-Quran. Ini sebenarnya makna yang kedua, iaitu lafaz yang diturunkan. Al-Quran boleh datang dengan dua makna. Lafaz munazzal, iaitu lafaz yang diturunkan. Maka lafaz yang diturunkan ini adalah makna kedua bagi Al-Quran. Itu makna kedua bagi Al-Quran. Tetapi kalau kita gunakan makna Quran secara mutlak, maka maknanya adalah sifat kalam Allah Ta'ala yang azali. Kalau kita belajar sifat 13, bukankah Allah Ta'ala di antara sifat yang wajib untuk kita mempelajarinya, di antara sifat tersebut adalah sifat 13, yang mana ada sifat kalam. Maka Quran kalau disebut secara mutlak, maka ia merujuk kepada
makna yang pertama. Yang sebenarnya Quran kalau kita sebut secara mutlak sebenarnya merujuk kepada kalam Allah Ta'ala yang azali. Kalau sebut secara mutlak. Tapi kalau Al-Quran iaitu atas keadaan, dalam keadaan kita memahami Al-Quran merujuk kepada makna yang kedua. Contoh kalau orang tanya, kamu sudah hafal Al-Quran berapa juzuk? Maka kita tahu Al-Quran ini dengan makna yang kedua, iaitu lafaz yang diturunkan, iaitu mushaf Al-Quran. Yang terdapat lafaz-lafaz yang terdapat dalam mushaf itu, maka ini makna yang kedua. Tapi kalau kita sebut Al-Quran secara mutlak, ia sebenarnya merujuk kepada kalam Allah Ta'ala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, lafaz yang diturunkan iaitu dalam mushaf Al-Quran. Tapi mengikut keadaan kita dapat faham. Kalau orang tanya, kamu sudah hafal Al-Quran, maka ini bukan makna yang pertama, tapi dengan makna yang kedua. Kamu sudah baca Al-Quran, maka kita faham ini merujuk kepada Al-Quran dengan makna yang kedua. Maka apabila kita faham bahawasanya Al-Quran itu digunakan dengan dua makna, maka tidak boleh disebutkan secara mutlak Al-Quran adalah makhluk. Tidak boleh. Tidak boleh disebut secara mutlak Al-Quran adalah makhluk. Kalau kita kata Al-Quran itu makhluk secara mutlak, maka mungkin orang akan faham sifat kalam Allah Ta'ala yang azali itu adalah makhluk, ciptaan. Maka kerana itu kita tak kata Al-Quran secara mutlak adalah makhluk. Kerana nanti orang akan kata sifat kalam Allah itu adalah makhluk. Yakni mereka faham Allah Ta'ala menciptakan suara pada pokok, maka pokok dapat berkata-kata. Maka mereka kata Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kalam, tetapi Allah Ta'ala mencipta kalam. Maka bagi mereka kalam Allah Ta'ala itu makhluk. Ini ada setengah golongan yang sesat. Mungkin ada setengah daripada kita tak pernah dengar isu ini, tapi ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kerana itu kita telah tahu bahawasanya Al-Quran datang dengan dua makna. Ada merujuk kepada sifat kalam Allah Ta'ala dan ada merujuk kepada lafaz yang diturunkan, iaitu mushaf Al-Quran. Maka kerana ini tidak boleh digunakan secara mutlak Al-Quran adalah makhluk. Kerana apa? Kerana ini adalah kesesatan golongan Mu'tazilah. Mereka apabila menyebutkan Al-Quran dengan makna makhluk, mereka bukan merujuk kepada mushaf Al-Quran, tapi mereka merujuk kepada sifat Allah Ta'ala yang kita sebutkan tadi. Mereka yakin Allah Ta'ala tidak bersifat dengan berkata-kata. Bagi mereka sifat kalam Allah Ta'ala cipta pada sesuatu, maka sesuatu akan bersuara. Ini bagi mereka, iaitu bagi mereka Allah Ta'ala menciptakan sifat kalam. Bagi mereka sifat kalam itu adalah makhluk. Maka kerana itu kita tak kata Al-Quran secara mutlak ia adalah makhluk. Tetapi apakah ibarat yang boleh kita gunakan? Kita kata Al-Quran dengan makna lafaz yang diturunkan itu adalah makhluk. Ada huruf, ada bahasa, ada suara, ada permulaan dan ada pengakhiran. Tetapi lafaz yang diturunkan yang ada dalam mushaf Al-Quran, walaupun kita kata ia adalah makhluk, tetapi ia bukan ciptaan malaikat, bukan ciptaan Jibril, bukan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ia adalah kalamullah. Al-Quran dengan kalamullah yang dengan makna lafaz yang diturunkan. Maka kita kata Al-Quran dengan makna lafaz yang diturunkan ini adalah makhluk. Adapun Al-Quran dengan makna kalam Allah Ta'ala yang azali itu bukan makhluk. Jelas? Kerana Al-Quran boleh datang dengan dua makna. Maka kita bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam isu ini, bagaimana kita memahami sifat kalam Allah Ta'ala, kita memahami bahawasanya kalam Allah Ta'ala itu adalah kalam yang tidak ada permulaan, tidak ada akhir, tidak ada huruf, tidak bersuara dan tidak berbahasa. Kerana bahasa itu adalah huruf, dan bahasa
bahasa itu ada suara dan ada permulaan dan ada pengakhiran. Contoh kalau kita kata saya, maka permulaan sa dan akhirnya adalah ya. Tetapi sifat berkata-kata yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyerupakannya dengan makhluk. Maka kerana itu kita kata sifat berkata-kata ataupun sifat kalam Allah taala itu bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa, tidak ada pengakhiran, tidak ada permulaan, bukan seperti manusia, bukan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa English dan bahasa-bahasa yang lain. Maka apabila kita kata Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Allah Ta'ala, maka Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Allah Ta'ala yang azali. Dan apakah makna tersebut? Iaitu diangkat hijab. Diangkat hijab, maka Nabi Musa alaihissalam dapat mendengar kalam Allah Ta'ala yang azali. Maka kalam yang Nabi Musa alaihissalam dengar itu bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa. Bukan dengan huruf, bukan dengan bahasa. Kerana kita telah sebut, kita berkeyakinan Allah Ta'ala kalamnya itu bukan dengan huruf, bukan dengan suara dan bukan dengan bahasa. Maka perkara ini kita beriman kepadanya dan kita tidak menggambarkan bagaimanakah sifat kalam Allah Ta'ala, seperti mana kita tidak membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita beriman dengannya. Kita sekadar beriman dengannya tanpa kita membayangkan. Maka kelompok dalam isu ini terbahagi kepada 3. Ada kelompok yang menafikan sifat kalam Allah Ta'ala. Mereka kata Allah Ta'ala tidak bersifat dengan berkata-kata. Kerana kalau Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata, maka nescaya sama dengan makhluk. Maka lalu mereka menafikan Allah Ta'ala tidak berkata-kata. Tetapi mereka jatuh ke dalam kesesatan, iaitu telah menyandarkan sifat lemah bagi Allah. Sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kalam, maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan lawan bagi kalam, iaitu bisu. Maka bisu ini adalah sifat yang mustahil, sifat kekurangan untuk disandarkan kepada Allah Ta'ala. Tetapi kita bagaimana ahli sunnah wal jamaah dalam isu ini? Kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata tanpa kita menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ini kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka kita bukan seperti golongan Mu'tazilah, mereka menafikan sifat Allah Ta'ala kerana bagi mereka sekiranya Allah Ta'ala berkata-kata nescaya sama dengan makhluk. Kita kata tidak. Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata, tapi tidak menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dan ada golongan musyabbihah ataupun golongan mujassimah, yang mana mereka ini berkeyakinan Allah Ta'ala itu bersifat dengan berkata-kata, tapi bagi mereka sifat berkata-kata Allah Ta'ala itu seperti mana manusia. Ada huruf, ada bahasa, ada suara, ada permulaan dan ada pengakhiran. Maka kita, akidah kita berada di pertengahan. Kita tidak menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, dan pada masa yang sama kita tidak menafikan sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka dalam ayat ini kita tidak terjemah secara literal. Bukan semua ayat dalam Al-Quran kita boleh terjemah secara literal, tetapi kita terjemah secara makna. Apakah makna bagi ayat ini? Makna bagi ayat ini, perkara yang Allah Ta'ala kehendak untuk ia wujud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perkara tersebut tanpa adanya kesulitan dan tanpa adanya kesusahan. Yakni Allah Ta'ala menciptakan alam ini, itu adalah satu perkara yang amat mudah bagi Allah Ta'ala. Tiada sesuatu yang susah bagi Allah Ta'ala untuk menciptakannya. Yakni menciptakan semua manusia, menciptakan semua jin, menciptakan semua alam ini, itu satu perkara yang amat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini kita tidak tafsir secara literal, tetapi kita tafsir dengan makna, iaitu sesuatu yang Allah Ta'ala kehendak untuk ia wujud,
maka itu satu perkara yang amat mudah bagi Allah untuk menciptakannya. Kita tidak kata ataupun kita tidak menafsirkan makna ayat ini. Apabila Allah Ta'ala berkehendak untuk mencipta sesuatu, maka cukup bagi Allah untuk kata kun. Maka terjadilah apa yang dia kehendak. Kita tidak tafsirkan sedemikian kerana kita beriktikad dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala sifat kalamnya itu bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Cuba kita fikir, dalam satu saat betapa banyak ada perkara yang masuk dalam wujud. Banyak benda yang masuk dalam wujud, iaitu banyak benda yang Allah Ta'ala ciptakan dalam masa satu saat. Iaitu pergerakan ini semua kita yakin Allah Ta'ala yang ciptakannya. Semua pergerakan, semua lintasan hati-hati hamba, itu kita yakin ini semua berlaku dengan ciptaan Allah Ta'ala. Maka sekiranya diambil tafsiran secara zahir ini ataupun secara literal, maka seolah-olah Allah Ta'ala setiap waktu akan berkata kun tanpa henti untuk menciptakan sesuatu perkara. Maka kerana itu kita tidak tafsirkan dengan makna tersebut, tapi kita tafsirkan dengan makna apa yang Allah Ta'ala kehendak untuk ia wujud. Maka itu satu perkara yang amat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa berlaku kesulitan dan tanpa berlaku kesusahan. Kita tidak tafsir dengan makna Tuhan itu berkata dengan kaf dan huruf nun. Maka ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka seseorang yang ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, maka hendaklah dia baca Al-Quran dengan cara yang betul, makhraj huruf yang betul, baca kerana Allah Ta'ala, maka Al-Quran akan beri syafaat kepadanya di hari kiamat kelak. Tapi kita kena tahu akidah kita, akidah yang telah kita sebutkan tadi, bagaimana kita beriman dengan kalam Allah Ta'ala. Maka kita telah sebut kalamullah itu Al-Quran boleh datang dengan dua makna. Maka sifat kalam Allah Ta'ala yang azali, kita tak kata ia makhluk, dan kalam Allah Ta'ala yang azali ini dan mushaf Al-Quran, lafaz yang diturunkan, maka lafaz-lafaz yang tertulis di dalam mushaf ini kita kata ini adalah makhluk, tetapi ia bukan karangan Jibril alaihissalam ataupun karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita namakan sebagai kalamullah, iaitu lafaz yang diturunkan, yang mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk ambil lafaz-lafaz tersebut yang tertulis di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat. Tapi kita tak kata Allah Ta'ala yang berkata-kata dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Tidak, kita tidak katakan sedemikian. Tapi kita kata kalamullah, ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita tidak kata Allah Ta'ala yang berkata-kata dengan kalam tersebut. Kerana kita telah sebutkan bahawasanya sifat kalam Allah bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Maka sebab itu kita kena belajar tentang tauhid, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni kita mengesakan Allah Ta'ala dari sudut zat. Zat ni maknanya hakikat Allah. Hakikat Allah Ta'ala tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para nabi, para malaikat, orang-orang yang soleh, mereka tidak tahu hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama kata hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui hakikat zatnya. Maka kita mengesakan Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala tidak sama dari sudut zat, dan juga dari sudut sifat Allah Ta'ala. Kita mengesakan Allah Ta'ala melalui sifatnya, iaitu tidak ada sifat yang sama dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Maka kita mengesakan, kita mentauhidkan Allah Ta'ala melalui sifatnya, iaitu kita tidak menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk dari sudut sifat. Sifat Allah Ta'ala kesemuanya maha sempurna. Kemudian kita juga mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sudut perbuatan, iaitu tidak ada perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni kita meyakini bahawasanya perbuatan Allah Ta'ala dengan makna Allah Ta'ala yang menciptakan, iaitu tidak ada di kalangan makhluk
yang mencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah yang disebutkan oleh imam kita Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bahwasanya tidak ada pencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang ingin mendapatkan syafaat, hendaklah dia memperbanyakkan baca Al-Quran, baca dengan cara yang betul, baca kerana Allah taala. Dan ini warid dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Iaitu bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Maka hendaklah kita semua mengambil peluang untuk hadir ke masjid, salat berjamaah, baca Al-Quran dan tadarus dan sebagainya, seperti mana apa yang telah digariskan oleh SOP, yakni kita memenuhkan masa kita untuk hadir ke masjid, buat ibadah dengan majlis ilmu, kerana kita pun tidak tahu adakah kita akan berulang lagi ditutup kembali masjid kita. Maka ambil peluang yang diberikan ini, guna dengan sebaik yang mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk datang ke majlis ilmu agama. Dan sebaik-baik perkara yang boleh kita lakukan untuk memenuhi masa kita adalah dengan menuntut ilmu agama. Dengan menuntut ilmu agama, ganjaran yang Allah Ta'ala kurniakan itu besar bagi orang yang bermujahadah. Dia lawan nafsu, dia hadir ke majlis ilmu agama untuk duduk setengah jam, dia bermujahadah lawan nafsunya, dia hadir, maka orang ini ganjarannya itu sangat besar Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Seperti mana warid dalam hadis, orang ini kalau nak dibandingkan dengan orang yang solat 1000 rakaat solat sunat, maka orang ini ganjaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya lebih tinggi, iaitu orang yang menuntut ilmu agama. Maka hari-hari yang berlalu di bulan Ramadan ini, jika boleh, jangan kita berlalukan masa kita itu tanpa kita hadir menuntut majlis ilmu agama, kerana rugilah kita melepaskan peluang yang besar untuk kita dapatkan pahala yang besar, iaitu dengan menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu agama. Majlis ilmu ini ia boleh diibaratkan sebagai penerang bagi kita, nur, cahaya yang boleh membimbing kita ke arah kebaikan. Jika kita di dunia ini kita beranggapan dengan ilmu, kita pergi sekolah, masuk universiti, ambil diploma, ambil degree dan sebagainya, kalaulah kita berkeyakinan ilmu ini boleh membahagiakan kehidupan kita, memberi kesenangan di dunia, kenapa kita tidak buat perkara yang sama, iaitu tuntutlah ilmu agama, yang mana ia akan menjadi penyelamat kita di hari akhirat kelak. Dan warid di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atash, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar wat ta'ab." Yang mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atash." Itu di kalangan kita pada zahirnya dia kelihatan seperti orang yang berpuasa, tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala tidak terima puasanya. Bahkan dia sebenarnya hanya tahan lapar sahaja, lapar dan dahaga sahaja. Kemudian dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada di kalangan mereka yang salat pada waktu malam, berqiyamul lail, tapi Allah Ta'ala tidak terima, iaitu orang ini dia tidak dapat apa-apa melainkan penat dan berjaga malam sahaja. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya seseorang itu menuntut ilmu agama, untuk ia tahu, untuk dia berada di atas jalan yang selamat, dan untuk dia menjadikan amalan-amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita apabila ingin melakukan sesuatu ibadah, kita lakukan dengan cukup rukun-rukun, syarat-syaratnya, dan kita tidak buat perkara yang membatalkannya, dan kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah amalan yang kita lakukan itu Allah Taala terima. Maka dalam hadis ini Nabi hanya beri contoh 2 golongan sahaja, tapi bukan bermakna dalam hadis ini tidak termasuk golongan yang menunaikan haji, yang mengerjakan haji, yang membaca Al-Quran, yang bersedekah, yang mengeluarkan zakat. Tidak.
bahkan termasuk dalam hadis ini. Cumanya Nabi beri contoh dua golongan sahaja, yang mana mereka ini Allah Ta'ala tidak mengurniakan kepada mereka pahala, bahkan mereka ini hanya berpenat lelah sahaja dalam mengerjakan ibadah. Juga warid dalam hadis yang mana ada seorang lelaki yang Nabi tengok orang ini dia sebenarnya tidak solat, sedangkan dia telah solat sebanyak 3 kali, tapi Nabi kata, kamu pergi solat, sesungguhnya kamu belum solat. Maka di sini amat penting untuk kita semua mengibarahkan masjid, bukan sekadar kita datang solat berjamaah, tapi kita duduk hadir ke majlis ilmu agama, sekurang-kurangnya belajar ilmu agama yang fardu ain, mantapkan ilmu fardu ain dari sudut akidah, dari sudut tasawuf dan dari sudut fiqh, supaya Allah Ta'ala terima ibadah yang kita lakukan. Kerana boleh jadi seorang yang tidak menuntut ilmu agama, maka dia akan termasuk dalam golongan ini. Dan dalam sudut akidah, ulama sangat menekankan dalam sudut akidah. Kerana apa? Bahkan ulama menyebutkan bahawasanya kena belajar akidah supaya akidah kita ini sah, supaya kita tidak beribadah dalam keadaan kita jahil tentang Tuhan kita. Boleh jadi amalan soleh yang kita lakukan itu seperti debu yang bertebangan, itu Allah Ta'ala tidak terima ibadah yang kita lakukan. Dan banyak lagi lah kata-kata hikmah daripada ulama untuk menggalakkan kita supaya kita belajar ilmu agama. Juga ada Imam Abu Qasim Al-Qushairi, beliau berkata, hendaklah kita menuntut ilmu agama syarak, iaitu ilmu akidah terlebih dahulu, supaya kita ini tidak tertipu dengan godaan syaitan. Kita dapat memperbetulkan akidah kita, memperkuatkan akidah kita, supaya kita tidak tertipu oleh godaan syaitan dan tipu daya syaitan. Maka kerana itu diutamakan ilmu akidah. Kemudian beliau berkata yang mafhumnya, setelah itu barulah kita menuntut ilmu agama yang lain, supaya kita dapat melaksanakan ketaatan di atas jalan yang ditentukan oleh syarak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya-Allah sampai sini. Jam masjid cepat sikit kan, 8.31. Jam saya dah lebih kurang nak 8.30, 1 minit lagi. Maka insya-Allah sampai sini kita tahlil 3 kali dan kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.